يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله. Orang perempuan ada ke belakang? Tak ada. Kalau tak ada orang perempuan, kita boleh cerita bidadari sikit. Ya. Baik, alhamdulillah, syukur pada Allah. Pagi ini Allah izinkan kita bangun, bangkit. Ya. Ketika bangun tidur pun iman kita kena betul. Ya. Yakin bahawa yang bangunkan kita Allah. Ya. Kerana syaitan akan sentiasa nak curi iman kita. Ya. Bukan malam tadi minum madu ke, tongkat ali ke, segar bangun, ya, tidak. Ya. Hakikatnya Allah yang bangunkan kita. Ya. Akhir-akhir ni banyak orang mati dalam tidur. Ya. Tidur tak bangun-bangun. Tapi apabila Allah bangunkan kita, sebab itu doa bangun tidur, Alhamdulillah. Ucapan yang pertama sekali, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Syukur pada, sebab apa suruh baca doa? Sebab nak betulkan yakin kita. Kita syukur pada Allah yang bangunkan saya. Pasal tu suruh baca doa. Alhamdulillah tu puji siapa? Puji Allah yang bangunkan kita daripada tidur, daripada mati. Ahyana yang hidupkan. Amatana daripada mati. Ya. Jadi apabila Allah bangunkan kita, ada tujuan. Ya, bukan suka-suka hidupkan semula ni. Supaya kita bangun dalam keadaan faham apa maksud tujuan kita dihidupkan. Ya. Supaya kita hidup hari itu berjalan mengikut apa yang Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ajar suruh kita. Itu yang Allah nak lihat setiap kali Allah hidupkan kita, setiap kali Allah bangunkan kita, bangkitkan kita. Allah nak tengok setiap hari kita punya kehidupan makin baik, ya. Makin baik tu maksudnya apa? Makin dekat dengan Allah, ya. Makin rindu pada akhirat. Cinta pada dunia makin kurang, ya. Nampak? Amalnya makin bertambah. Itu yang nak dilihat. Yang kata makin baik itu, ya. Sebab kita faham dunia ni sementara. Betul? Ya. Depan kita ni ada satu kehidupan yang sangat panjang, ya. Kehidupan akhirat. Depan kita ni ada apa? Kubur lagi. Mahsyar lagi. Mizan. Sirat. Nampak? Ni 4 alam besar ni. Ulama kata dalam kubur saja 50,000 tahun. Cuba bayangkan. Duduk dalam kubur 50,000 tahun katanya. Macam mana tu? Ni alam yang panjang, yang lama. Ya, semua kita wajib lalu ni besok. Tak kiralah matinya macam mana. Masuk dalam perut ikan paus ke, ditelan ikan jerung ke, ya. Jasadnya dalam perut harimau ke, tetap masuk alam kubur, betul. Di satu alam yang lain. Ya, mati satu alam yang lain. Jadi kita bangun pagi dalam keadaan sedar dan faham, oh rupanya ini maksud tujuan saya hidup. Saya kena betulkan landasan saya, letak tempat yang betul nak berjalan ni, ya. Paling kurang
Pertama sekali landasannya biar betul dulu, letak railnya tu biar betul, siratal mustaqim tu, jalan lurus tu, ya. Kemudian dalam perjalanan itu, sampai tak sampai, sempurna tak sempurna, ya, imannya sempurna ataupun tidak, amalnya sempurna ataupun tidak, paling kurang dah berada di atas landasan yang betul. Ni kalau landasannya pun dah tak betul, ya, jalannya mesti terus tak betul, sesat, betul, sebab jalannya, railnya dah tak betul. Jadi betulkan railnya, duduk tempat yang betul, jalan yang Allah dan Rasul tunjuk, jalan, usaha, baiki. Sampai tengah jalan tak sempat sempurna, Allah ambil kita. Sifat Rahman Rahim Allah Ta'ala, kasih sayang Allah ni, kalau kita di atas landasan yang betul dah, nak menuju dah tak sempurna, Allah kira sempurna besok di akhirat. Ini untung dia, ya. Jadi kita betulkan, ya. Baik, sebelum kita bercerita mengenai perkara yang kita suka, apa perkara yang kita suka? Syurga. Syurga benda tak ada orang suka. Tanya orang kafir pun dia kata nak syurga juga. Sebab syurga, apabila dengar syurga ni semua faham. Di dalamnya penuh nikmat, kesukaan, keseronokan, tidak ada kepayahan, tidak pernah. Dalam syurga tak ada nampak muka masam, monyok, tak ada. Dalam syurga, semua senyum, gembira dalam syurga besok, ya. Jadi sebelum bercakap tentang benda yang kita suka ini, oleh kerana kita ni masih di dunia, ya. Dunia ni apa dia panggil? Tempat ataupun gedung. Gedung ujian. Dunia ni dipanggil gedung ujian. Maknanya kita berada dalam gedung ujian. Selagi kamu berada di dalam ini, kamu akan menghadapi situasi yang dipanggil ujian. Tak boleh kita kata, kenapalah, lepas ini, lepas itu. Nampak? Tak boleh, sebab kamu berada di situ memang. Gedung tu nama gedung ujian memang. Ya. Tengah duduk dengar kuliah menyandar pun tengah diuji. Ya. Duduk tak menyandar pun tengah diuji juga. Yang bercakap ni pun tengah diuji. Nampak? Orang yang tak datang surau pun tengah diuji juga. Yang masih tidur pun sedang diuji oleh Allah. Maknanya setiap keadaan manusia, baik ataupun tidak, sama ada dia suka ataupun tidak, semuanya bentuknya ialah ujian. Ya. Dalam ujian ni Allah nak lihat apa daripada hamba-Nya? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah di kalangan hamba-hamba Allah ni yang ahsanu amala, yang terlebih baik amalnya? Allah nak tengok daripada kita, siapa di kalangan kita ni yang amalnya lebih baik, lebih baik, lebih baik. Perkara dunia pun kita nak lebih baik, betul? Dulu naik motor, sekarang kereta, lebih baik lah tu, ya. Dulu rumahnya tak berapa besar, kayu, sekarang batu, kan lebih baik, ya. Makanan kita pun nak lebih baik. Ini benda dunia yang sementara pun kita nak lebih baik, apatah lagi akhirat. Kita sebagai orang beriman yang yakin akhirat, kehidupan yang sebenar, kampung sebenar, lebih baik kita nak usahakan, ya. Jadi ujian-ujian akan datang dalam hidup kita untuk kita jadi lebih baik ni. Ya, tak ada orang dia jadi lebih baik tak ada ujian, itu tidak ada. Kalau orang dia kata ada, cakap dia bohong je. Semua orang yang jadi lebih baik tu diuji. Ya, kehidupannya diuji. Ya. Jadi bagaimana hari ini? Sekarang ni musim tengah panas dia panggil. Bukan panas cuaca pun panas juga. Panas bendera lah. Okey, baik. Kita cerita pasal calon, ya. Ini calon ahli syurga nak cerita, bukan calon pemimpin. Kita ni memang bakal pemimpin semua, ya.
Sebab kita ni orang beriman semuanya sudah tercalon sebagai ahli syurga. Mudah faham musim-musim macam ni mudah faham. Dah tercalon ni semua ni bakal ahli syurga, nama dah tersenarai. Tercalon, masuk nama dah. Cuma yang belum apa? Belum terpilih. Nama dah tercalon dah. Terpilih belum lagi. Jadi jangan terlalu confident dan confirm nama terpilih. Walaupun dah duduk elok begini. Tak ada jaminan. Begitu juga senarai calon yang ada. Belum tentu yang tersenarai itu terpilih. Begitu juga ahli syurga ni. Kita sebagai orang beriman syarat dah cukup dah. Iman tu syarat utama untuk syurga ni dah cukup dah. Maksudnya dah termasuk dalam senarai. Tapi terpilih tu. Ya. Jadi sekarang yang nak difikirkan bagaimana boleh terpilih, tercalon dah. Tapi bagaimana saya terpilih menjadi ahli syurga. Ini semua orang beriman kita ni kena fikir benda tu. Ya. Tak kira siapa pun. Bakal calon pilihan raya pun kena fikir benda yang sama juga. Ya. Maknanya bagaimana saya ni terpilih, calon yang terpilih menjadi ahli syurga. Jadi benda ni yang kita nak bahaskan pagi ni sikit insya-Allah. Sebelum nak cerita masuk syurga nanti nikmatnya tu, sebelum cerita tu cerita macam mana nak dapat juga. Ini dok cerita syurga nak, ni tak berubah. Imannya macam gitu, amalnya tak berubah. Ya. Kalau sembayangnya 20 tahun dulu macam gitu juga. Sekarang pun dah 20-23 pun sembayangnya macam gitu, tak berubah. Bacaannya masih macam gitu, tak betul. Ya. Rokok sujudnya masih tak sempurna. Ya. Benda-benda macam gini perlu kita baiki, kita fikirkan. Ya. Qurannya macam mana. Amalan zikirnya makin bertambah ke makin kurang. Ya. Makin masuk tahun ini tuan-tuan. Kita ni dah hujung-hujung tahun ni. Ya. Nanti jumpa 2023, ni 2022 ya. Dah hujung dah. Nanti masuk pun tak perasan juga. Dah 2023 ya. Makin tambah tahun maknanya apa? Umur dunia ni makin singkat. Ya. Dan umur kita ni makin pendek sebenarnya. Tambah umur tu bukan umur makin panjang, makin pendek. Betul hakikatnya. Kenapa makin pendek? Nak menuju mati. Itu makin pendek. Jadi kita faham ni. Kita hidup di dunia dalam keadaan faham maksud tujuan. Senang. Dengan satu orang yang hidup dunia tak faham maksud tujuan, susah. Ya. Jadi kita faham. Jadi apabila orang faham kehidupan dunia ni sementara, sekejap, dia susah, dia sakit, apa keadaan dia pun, dia boleh sabar, boleh syukur. Sebab dia faham, ini bukan kehidupan sebenar. Kalau sakit pun sekejap aja, susah pun sekejap, miskin pun sekejap, bukan lama, sekejap je. Betul? Dia boleh tenang hidup sebab dia faham. Ni yang jadi mengamuk ni sebab apa? Tak faham lah. Kan? Kenapa saya miskin? Marah pula. Ya? Kenapa saya susah? Jadi kalau dia faham, dalam keadaan dia susah, miskin, makan susah, ya, boleh senyum lagi. Ya? Sebab faham. Penting faham ni dalam hidup dunia ni. Baik, jadi perkara pertama yang perlu kita usaha dan tingkatkan supaya kekal kita bukan sekadar calon tetapi terpilih menjadi ahli syurga, ialah pertama sekali iman kita. Perlu dipelihara, perlu dijaga. Iman ni tidak ada jaminan ya tuan-tuan. Hari ini kita beriman, belum tentu nanti besok mati beriman. Tak ada jaminan. Betul? Siapa boleh jamin besok mati beriman semua ni? Tak berani lagi. Berapa ramai orang yang beriman mati kufur? Betul? Ni dalam kitab ni ada satu kisah. Satu ahli ibadat. Zaman Bani Israel dulu. Namanya Barsisah. Siapa namanya? Barsisah. Ni muridnya ni puluh ribu muridnya ni dalam kitab ni sebut. Ya. Ibadatnya ni ratusan tahun. Lebih 200 tahun ibadat. Ibadat tanpa maksiat ya. Ni ibadat non-stop tanpa maksiat.
Maksudnya non-stop ni maknanya berhenti makan, tidur je lah. Nampak? Ni, disebut dalam kitab ni, Barsisah ni. Satu ahli abid, ahli ibadat Bani Israel. Sampaikan ibadatnya tu, penduduk langit ni kagum. Semua penduduk langit bercerita, bercakap tentang Barsisah ni. Tentang ibadatnya yang hebat. Ya. Jangan kata gurunya, muridnya saja ya. Muridnya ni dengan keberkatan karamahnya Barsisah ni, muridnya semuanya terbang. Wah, ni orang kita kalau dapat ilmu terbang suka ya. Ya, kita orang Nusantara ni dia banyak mistik ya. Suka benda-benda yang agak pelik-pelik ni. Kalau ada ilmu boleh terbang, jalan atas air, berapa saja maharnya, insya-Allah ya. Pernah kami ditegur oleh guru kami ya. Kamu ni kata dia tak payah katanya nak mikir, nak sibuk, nak terbang jalan atas air, itu bukan satu kehebatan kata dia. Ya. Kalau kita dengar kisah sahabat Nabi, ada sahabat Nabi terbang. Pernah dengar dalam sirah sahabat Nabi terbang? Sahabat Nabi ni golongan terbaik selepas para nabi para sahabat ni golongan terbaik. Hidup dia pun Allah dah redha dah, radhiyallahu anhu. Kalau dengan nama sahabat kena sebut radhiyallahu anhu. Allah redha dah. Tapi pernah dengar sahabat terbang ke? Tak ada. Jadi mana hebatnya terbang? eh? Nampak? Maknanya benda-benda tu bukan satu bentuk kemuliaan, tidak. Sampai kita inginkan benda tu, tidak. Jadi guru kita kata, kamu ni nak hebat, kata dia, kamu amal cara hidup Nabi, kata dia. Antaranya apa? Ni, surah Al-Mulk, baca setiap malam. Itu sahih Nabi amal, betul. Amal tu istiqamah. Lebih hebat daripada terbang, daripada jalan atas air, katanya. Kan? Sebab tu ada pepatah kata apa? Satu amal yang istiqamah, macam mana ayatnya? Lebih baik daripada 1000 karamah. Ni. Satu amal yang kamu istiqamah, baca Al-Mulk setiap malam istiqamah, tak tinggal, itu lebih baik daripada 1000 karamah, terbang jalan atas air, hilang sampai Mekah. Semua ni 1000. Ni luar biasa. Jadi para sahabat Nabi amalnya semua istiqamah. Pasalnya karamahnya hebat sahabat ni. Ya. Jadi kita istiqamah insya-Allah ya. Al-Mulk kalau tak baca berjemaah, kita baca sendiri ya. Surah Yasin, baca surah Yasin. Surah Yasin baca bila? Wang Jumaat aja. Jumaat tu nak tolong kita. Mujur ada seminggu sekali hari Jumaat baca Yasin bersama-sama ramai-ramai. Kalau tak ada yang tu pun memang tak baca seminggu tu kita. Betul? Itu mujur. Ada surau buat, setengah surau tak buat pun. Ya. Tu nak tolong kita yang lemah ni. Ya. Itu pun kadang-kadang tertinggal juga. Ya. Kalau ikut sunnahnya baca Yasin ini hari-hari. Nabi sebut dalam hadis apa? Man qara'a Yasin fi sadrin nahar qudiyat hawaijuhu. Siapa yang membaca Yasin di awal permulaan hari. Apa? Awal permulaan hari. Qudiyat hawaijuhu. Allah akan selesaikan, Allah akan langsaikan, Allah akan mudahkan urusan dia pada hari itu. Nampak? Jadi Yasinan ni bukan malam Jumaat aja ya. Jumaat tu nak bantu kita aja. Ni hari-hari amalannya, hari-hari. Ya. Boleh? Cuba. Ya, kata nak tambah amal kan. Ya. Makin hebat amalnya, makin baik ya. Jadi yang pertama tadi apa? Imannya perlu dijaga, dipelihara. Ya. Bila kata iman ini, 2 kalimah syahadah tu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini dua-dua kena diimani ni. Taat perintah Allah, la ilaha illallah ni taat perintah Allah, Muhammadur Rasulullah ni
ikut cara hidup Rasulullah. Nak taat perintah Allah cara siapa? Bukan cara kita sendiri. Cara Muhammadur Rasulullah lah. Ini iman ni. Dua-dua ni. Bila kata iman ni termasuk ni. Taat perintah Allah cara hidup Rasulullah ni. Jangan taat perintah Allah cara sendiri, ikut nafsu. Saya nak sembahyang ikut saya lah, cara saya, dia kata. Payah macam tu ya. Cara kita apa? Sembahyang. Pertama sembahyang sorang-sorang, sendiri-sendiri. Itu cara kita nak. Kedua, cara kita apa? Lambat-lambat. Ha, betul. Cara Nabi berjemaah. Apa lagi? Awal waktu. Ha, nampak? Kan berlawan tu. Cara kita dengan cara Nabi. Jadi kita baiki, perbetulkan. Ini berkait dengan iman ni. Ya. Sebab tu Nabi kaitkan orang yang berulang alik ke masjid ni dengan iman. Nabi kata, "Idza ra'aitumur rajula," kata Nabi, jika kamu lihat satu orang ya'tadul masajid, dia berulang alik ke rumah Allah, "Ashhadu lahu bil iman," kata Nabi. Saksikanlah bahawa dia ni seorang yang beriman. Nampak? Ingat senang ke nak bangun pagi datang masjid surau waktu subuh ni? Payah. Sebab itu waktu subuh ini, siapa yang dapat berjemaah subuh, insya-Allah 4 waktu tu mudah untuk dia berjemaah. Sebab ni paling berat sekali subuh. Okay? Sebab itu ada satu kisah sahabat Nabi ya. Kita dengar. Zaman Sayyidina Umar jadi khalifah. Satu orang sahabat Nabi lepas solat subuh, Sayyidina Umar lihat satu orang sahabat Nabi ni tak ada. Namanya Hadrat Sulaiman radhiyallahu anhu. Okay? Jadi tengok Sayyidina Umar ya, khalifah ya, dapat ramai sahabat ni tapi dapat tahu ya ada yang tak datang ya. Pergi jalan, pergi ke rumahnya. Jumpa maknya, tanya, "Kenapa Sulaiman tak datang solat subuh?" Ni bakal pemimpin yang nak dipilih ni. Macam gini cara antara ciri pemimpin yang baik lah. Ya. Siapa tak datang solat jemaah, diziarahi rumahnya. Sayyidina Umar ni khalifah. Tanya ibunya, "Kenapa Sayyidina Sulaiman tak datang subuh?" Ibunya kata apa? "Sayyidina Sulaiman malam tadi sepanjang malam ibadah." Tengok ni. Sepanjang malam ibadah sampai waktu subuh mengantuk menguasainya. Tertidur, bukan suka-suka tak nak datang. Malam tadi buat apa? Bukan ngorok. Malam tadi ibadah penuh. Sepanjang malam tak tidur. Waktu subuh datang mengantuk. Maka tak hadir dia solat subuh berjemaah di Masjid Nabawi. Kerana apa? Malam tadi ibadat sepanjang malam. Nampak? Apa kata Sayyidina Umar? "Aku lebih suka solat berjemaah subuh daripada solat sunat sepanjang malam." Nampak? Aku lebih suka solat jemaah subuh daripada solat nafil, solat sunat sepanjang malam. Ni kena faham ni nilai mana lebih utama. Ya. Jadi solat subuh ni, berjemaah ni lebih baik. Walaupun malam tadi ngorok sepanjang malam ya. Tahajud pun dia panggil terkejut. Azan subuh terkejut kan. Tak sempat tahajud. Tapi Allah suka, Allah pilih kita datang solat subuh. Ni berkait dengan iman tadi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini pertama yang kita perlu usaha dan perbaiki, jaga. Yang dah ada ni kita jaga, yang kemudian kita tambah baik ya. Solat sunatnya, qabliyah ba'diyahnya, terutama solat qabliyah subuh ya. Kalau tertinggal qabliyah subuh, tadi tak sempat kan, datang-datang dah sembahyang, kita pun solat jemaah terus. Jadi qabliyah subuh ni kena boleh buat. Qabliyah subuh ni pahalanya besar kan, ustaz-ustaz dah cakap kan. Jadi kalau tak sempat tadi
terus sembahyang subuh, boleh buat lepas solat subuh pergi belakang tu ke, solat sunat qabliyah, boleh. Ya. Walaupun lepas subuh tak ada solat sunat kan? Betul? Tapi dibolehkan. Ya. Tak payah niat qada. Ya. Niat qabliyah subuh. Ha. Kalau timbul fitnah orang tanya, isu lain eh. Tapi kalau semua sini dah faham, tak apa. Ataupun buat di rumah. Tapi boleh buat qabliyah subuh. Ya, tak perlu niat qada. Boleh faham ya? Okey. Baik, itu yang pertama, imannya perlu dijaga pelihara untuk kita terpilih jadi ahli syurga ni. Yang kedua yang perlu kita pelihara jaga ialah sembahyang kita. Solat kita. 5 waktu kasih cukup. Sedih kita dengar kadang-kadang, terutama bekerja kan, kadang-kadang subuh mengejar kerja tu terlambat, subuh lingkup, ya. Lepas tu balik jam pula asar lingkup, macam-macam. Jadi usahakan 5 waktu cukup sehari semalam sembahyang ni. Lepas tu sembahyangnya perlu diperbaiki kualitinya, rukun qaulinya, rukun fi'linya, ya. Lepas tu solat dengan cara yang Nabi SAW ajar dan tunjuk kita, iaitu awal waktu berjemaah. Ni perbaiki. Ya. Kalau boleh, kalau sibuk sangat, jangan sampai sehari itu 5 waktu tu jangan sampai tak datang masjid langsung surau. Paling kurang 5 waktu tu ada. Maksudnya sehari tu ada jejak kaki di surau. Ya. Jangan sehari semalam 5 waktu tak jejak kaki langsung. Ya. Itu yang kedua ya, solat kita jaga perbaiki. Sebab apa? Perkara ataupun amal yang utama selepas iman itu ialah sembahyang. Betul? Orang masuk Islam pertama sekali diajar apa? Solat dulu. Dan solat ini Nabi kata, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Amal yang pertama akan dihisap besok di akhirat sembahyang kita. Kalau sembahyang kita diterima, lulus. Semua amal kira lulus. Tapi kalau sembahyangnya tak lulus, ditolak, semua amal baik kita kena tolak. Puasa ke, zakat ke, haji, semua kena tolak. Nampak? Ini kesan sembahyang, nampak? Jadi perlu perbaiki sembahyang ni. Ya. Jangan sembahyang kita ni dipanggil istilahnya apa? Pimai tang tu. Apa maknanya pimai tang tu? Pergi mari macam tu lah dia, tak berubah. 20 tahun dulu sembahyangnya macam gitu, 2022 pun macam gini juga sembahyangnya, tak berubah. Contoh. Kalau masbuk dulu masbuk je, kan? Sekarang pun masbuk. Contoh. Maknanya 20 tahun dulu memang kalau masbuk je orang kata dia lah, tak ada orang lain. Jadi berubah. Oh, dulu saya masbuk, sekarang kena cepat sikit supaya dapat rakaat, contoh. Nampak? Itu contoh. Maknanya perbaiki. Makin baik. Dulu sembahyang suka belakang-belakang. Sekarang soft depan. Kan dah panjang lah. Kan makin baik tu. Sebab soft depan ni kan lebih baik, betul? Siapa tak tahu soft depan lebih baik? Semua tahu. Sampai Nabi bagi tahu dalam hadis, kalaulah orang tahu kelebihan soft depan, orang akan berebut, sanggup undi. Keluar undi tau. Bayar. Tuan bagi saya soft depan. Oh, tak boleh. Saya bayar. Sampai macam gitu. Faham nilai. Nampak? Lepas tu soft depan belah kanan lain lagi, betul? Kiri lain lagi. Maknanya satu orang yang solat di soft hadapan, walaupun belah kanan ataupun kiri di hujung sana, jauh daripada imam kan. Dengan satu orang yang soft kedua, belakang imam. Lebih baik yang sana lagi tu. Yang jauh dengan imam, kiri kanan tu.
sebab dia di soft hadapan. Nampak? Ha. Ni nilai, ya. Benda-benda macam ni kita perlu faham dan kita cuba usahakan, ya. Baik. Tadi yang kedua apa? Sembahyang kita. Yang ketiga yang perlu kita usaha dan perbaiki ilmu kita, ya. Jadi di sini alhamdulillah surau kita dihidangkan, disajikan kuliah-kuliah yang baik dan bermanfaat, guru-guru yang bertauliah, ya. Maksudnya ustaz-ustaz tu tak diragui lah yang dipilih tu. Jangan duk pergi duk cari guru tak hutan mana dimasuknya. Oh ni guru hebat katanya. Sebab Selangor ni antara paling banyak ajaran sesat, ya. Jadi daripada benda yang tak pasti, cari guru yang tak pasti tu lebih selamat ni. Ambil ilmu daripada surau masjid ni, lebih selamat daripada guru yang tak dikenali, tak pasti identitinya. Betul, Ha. Jadi kita dah tahu jadual kuliahnya pun dah ada, kita setting masa kita, ya, supaya dapat hadir tambah ilmu, ya. Penting ilmu ni ditambah, ya. Dan perbaiki dengan ilmu tadi dapat baiki amal ni. Jadi kualiti amal kita bertambah baik dengan ilmu kita tadi. Sembahyang kita bertambah baik dengan ilmu tadi. Jadi di samping belajar ilmu, satu lagi amalan yang agak khusus iaitu berzikir. Berzikir ni amalan yang agak khusus, ya tuan-tuan. Jadi zikir kita pun kita kena atur waktu zikir, masa zikir, ya. Pasal tu dalam Quran sebut waktu zikir ni bila? Wasabbih bil asyi wal ibkar. Waktu pagi dan petang. Dalam Quran sebut mengingati Allah waktu pagi dan petang, maknanya waktu khusus, ya. Kalau waktu lain dah sibuk kan, ni dua waktu ni kita kena atur sikit jadual untuk zikir kita. Pasal tu lepas sembahyang subuh tak ada solat sunat. Kenapa? Sebab antara lepas subuh sampai matahari terbit itu, di situ tak boleh buat solat sunat, betul? Ini waktu khusus untuk zikir ni. Nampak? Allah buat. Nampak? Lepas tu lepas sembahyang asar tak ada solat sunat. Betul? Kenapa tak ada solat sunat? Kena jawab tu kalau orang tanya nanti. Sebab waktu itu lepas asar sampai matahari terbenam, ni waktu khusus untuk zikir. Nampak tak? Sampai kalau kamu nak sembahyang sunat pun makruh. Nak sangat sembahyang sunat kan? Makruh. Sampai macam gitu. Maknanya walaupun amal solat tu terbaik, tapi waktu tu tak boleh. Nampak? Waktu ni khas untuk zikir. Dua waktu tadi. Itu sebab tak ada solat sunat. Ya? Jadi atur zikir kita di situ. Dulu dah pernah bagi tahu sini kan zikir apa? Paling kurang ya kita zikir baca tasbihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah 100 kali pagi, lepas tu selawat atas Nabi 100 kali pagi juga, kemudian istighfar 100 kali. Ini paling minima nih. Komplit 3 nih, lengkap. Tasbih pun ada, selawat pun ada, istighfar pun ada. Tasbih ni tujuannya apa? Ni bukti kita cinta pada Allah, zikir puji Allah. Selawat ni tanda cinta pada Rasulullah ni. Selawat pada Nabi. Istighfar tanda sayang pada diri kita yang banyak dosa ni. Kan? Istighfar. Lengkap. Pagi lengkap, zikir kita lengkap. Petang pula. Jadi kalau tak dapat dua waktu ni macam mana? Tu ujung tu qada sebelum tidur malam tu habiskan. Ya? Atur. Sebelum tidur malam cek apa amalan belum selesai. Oh, pagi tadi punya zikir tak sempat. Kalang kabut nak pergi kerja. Habiskan sebelum tidur. Besok nanti lain lagi. Nampak? Ni atur jadual kita. Oh, saya sibuk. Tak ada. Tak ada orang sebenarnya sibuk. Ya? Saya tak ada masa, dia kata. Tak ada orang yang tak ada masa. Orang yang tak ada masa ni orang mati je. Lagi hidup masa ada. Cuma atur masa, jadual masa tu. Nak selit di mana tu. Oh, dah padat jadual saya penuh. Tuan-tuan tengok kayu depan ni. Padat tak ni? Padat ni dah tak boleh masuk apa dah ni, betul? Tapi kalau tuan-tuan ambil tukul dengan paku, tuan-tuan ketuk pelan-pelan. So, masuk tak paku tu?
Boleh masuk rupanya. Ingatkan dah tak ada ruang dah. Boleh masuk paku lagi rupanya. Maknanya ada ruang lagi. Oh, masa saya padat. Tak ada. Atur betul-betul. Oh, boleh masuk lagi. Oh, zikir selit sini. Nampak? Macam gitu. Boleh ya? Tadi apa yang pertama tadi? Iman. Betul. Kedua, solat. Ketiga, ilmu kita, zikir kita. Ya. Keempat, di samping kita buat hubungan baik dengan Allah Ta'ala. Yang keempat, hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan dengan manusia. Ikramul muslimin. Ni, kita ni. Kena jaga ni hubungan saudara kita sama kita. Jangan duduk di surau, nampak okey. Rupanya ada musuh hujung sana. Ya. Silaturahim ni penting. Akhlak. Inilah akhlak. Jumpa bagi salam. Ya. Jiran bertegur. Ya. Kalau janji itu betul-betul tunaikan. Ini sembahyangnya bagus, tapi bab janji ni orang tak cakap sembahyang kita yang bagus tu. Orang cakap tu, sembahyang saja 5 waktu, surau tak tinggal. Kalau janji janganlah. Habislah kita. Nampak? Rosak muamalat kita dengan manusia. Tepati janji itu pun sebahagian agama, bukan sembahyang je agama. Betul? Kalau hutang bayar. Nampak? Ini hutang RM10 dah 10 tahun. Nampak? Boleh je nak ngungkit 10 tahun RM10 tak bayar tu. Betul? Ini muamalat dengan manusia kena betul. Bayar hutang tu pun sebahagian daripada agama. Ya? Kena jaga tu. Pinjam meminjam ni. Pinjam nyangkul tak pulang. Ada, bukan tak ada. 10 tahun juga. Minjam kok 10 tahun. Kena betulkan ni. Ni muamalat dengan manusia kena betul. Bukan hubungan dengan Allah je betul. Dengan manusia kena janji tepati, hutang bayar, pinjam pulang. Nampak? Ada orang susah sampai pinjam apa tau? Kicap. Makanan tak ada. Saya pinjam sebotol kicap ya, nanti pulang. Tak pulang juga. Tak kisahlah kicap kan. Tapi ni, hubungan sama manusia ni kena jaga ni. Muamalat dipanggil. Ya? Ini akhlak kita. Ya? Ini, jadi ulama kata, ibadat kita ni jadi hancur dengan sebab muamalat yang tak betul. Kita punya iman kita, ibadat kita ni orang tak nampak. Kita dengan Allah aja. Tapi yang orang nampak ni muamalat kita ni dengan manusia ni. Hutang, janji, pinjam, ini manusia lihat. Betul? Walaupun dengan orang kafir. Betul? Sebab dengan muamalat yang betul dengan orang kafir tu pun boleh jadi asbab hidayat orang kafir masuk Islam. Lantak lah ni orang kafir, kata dia. Hutang 1,000 tak bayar, tak apa, dia orang kafir. Tak boleh. Betul? Ni. Kena jaga ni. Hubungan dengan Allah yang tadi, zikir. Hubungan dengan manusia kena jaga. Hablum minan nas. Ya? Terutamanya saudara Muslim kita. Ikramul muslimin. Memuliakan saudara Islam kita. Saudara Islam kita ni siapa? Ni yang dalam hati ada iman ni, tak kira siapa pun dia, ahli maksiat sekalipun, pendosa sekalipun. Ya. Kalau kampung kita ni ada penyangak, penyangak tu pun kita kena muliakan dia sebab iman dia. Jangan benci perangai dengan orangnya sekali. Ini kita sapu sekali, orang-orangnya kita benci kan. Jadi Nabi ajar kita benci sifat buruk dia, bukan orangnya. Orangnya baik, orangnya ada iman. Betul? Sifat buruknya tu menipu, mencuri, tu yang saya tak suka. Tapi jangan orangnya. Ya. Jadi orang macam gini pun ahli maksiat sekalipun, terutama orang beriman, kena ada sifat dia panggil ikramul muslimin, memuliakan saudara Islam kita. Sebab saya muliakan kamu sebab kamu ada iman. Ya. Walaupun kamu ni tak sembahyang, tak puasa, nampak? Jangan pandang orang tak sembahyang, tak puasa ni macam terus hukum ahli neraka, tak boleh. Sebab dia ada iman lagi. Betul? Kena ada sifat kasih sayang pada dia. Ni sifat iman. Okey?
Yang seterusnya, yang ke-5 ialah ikhlas. Penting dalam setiap amalan kita, kita ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga ni, ikhlas ni paling bahaya ni. Syaitan ni, kadang-kadang kita buat baik, buatlah sembahyang kan, bagus sembahyang. Duduk kuliah kan, ya bagus duduk. Tapi dia main ikhlas ni. Nampak? Aku paling bagus. Ni kalau aku tak ada ni, surau ni tak jadi apa ni. Kalau aku tak ada ni, kapet ni tak baru ni. Nampak? Nampak? Kalau aku tak ada ni, nampak? Aku ni. Aku ni sifat apa dia panggil? Ananiyah. Ananiyah ni sifat apa? Keakuan diri. Siapa yang ada sifat ni? Yang ada sifat ni semua yang kena laknat. Iblis, Firaun. Ni dua ni guna sifat ana. Ana. Aku. Okay? Iblis pun kata aku lebih baik daripada Adam, dia kata. Kena laknat terus. Firaun pun kata aku juga. Ana rabbukumul a'la, kata dia. Aku adalah Tuhan yang maha tinggi, kata dia. Kena laknat juga. Ni jangan pakai ni. Aku ni. Ya. Aku ni kena hancurkan ni. Dah pernah cakap dulu kan pasal aku ni. Jadi ikhlas. Ikhlas ni berkait dengan iman. Ya. Kenapa kita tak ikhlas? Sebab iman kita tak betul. Kalau kita punya iman betul, kita yakin Allah segala-galanya Allah, segalanya kita serah pada Allah. Kenapa aku pula? Kan? Aku buat kerana Allah, bukan nak dipuji, bukan nak dengar orang kata bagus, tak ada. Kerana Allah. Tak ada masalah. Sebab imannya betul. Tapi kalau imannya rosak, tu ada anak, kerana orang, kerana ini tu. Jadi ikhlas perlu dijaga. Dan seterusnya, yang terakhir, kita kena ada sifat saling ingat memperingati sesama kita. Ajak mengajak pada kebaikan. Ini dipanggil dakwah. Dakwah ni makna apa dakwah? Dakwah bahasa Arab kan? Melayunya apa? Ngajak. Tahu ngajak? Nak rewang ngajak ramai-ramai rewang tu, ngajak tu. Itulah dakwah. Kalau segi bahasa. Betul? Dakwah ni mengajak. Kenapa kalau dengar dakwah ni macam berat je kepala? Padahal ngajak aja. Jom. Jom tu, ngajaklah tu. Jom solat kan. Jom ni ada jemaah tabligh datang ni. Jom. Ngajak tu penting. Dakwah tu maknanya mengajak. Ngajak pada apa? Kebaikan. Apa saja bentuk kebaikan ngajak. Kena ada sifat mengajak ni, kena ada. Dakwah. Sebab kita ni umat, bukan umat ibadat ni, umat Nabi SAW. Bukan umat ibadat aja ya. Kita ni umat dakwah juga. Faham ya? Kalau ibadat aja, lama-lama surau ni kosong. Pakat ibadat je mati semua ni dah, tak ada dah. Habis tak ada ngajak. Dengan ngajak ni lah yang menghidupkan. Kita dah tak ada pun ada generasi sambung sebab pernah mengajak ni. Penting ngajak ni. Dakwah ni apa? Tabligh apa tabligh? Jemaah tabligh gitu. Tabligh ni apa? Tabligh bahasa Arab juga. Kan sifat Nabi kan siddiq, amanah, tabligh, fatonah, betul? Tapi siddiq, amanah, tabligh sebelah je. Tabligh. Terus fatonah. Takut dengan tabligh. Dakwah mengajak, tabligh menyampaikan. Bahasa Arab tabligh maknanya menyampaikan. Kenapa kita panggil tu jemaah tabligh? Sebab dia datang rumah kita nyampaikan. Pasal tu kita panggil ni orang tabligh, orang tabligh. Betul? Betul? Oh, saya bukan tabligh, kata dia. Saya bukan tabligh, sorry. Kamu pun tabligh juga, umat Nabi. Kena ada sifat menyampaikan. Kenapa kamu bukan tabligh pula? Kamu PAS ke, UMNO ke, parti apa pun, kamu kena tabligh. Betul? Ini salah faham. Kita cakap orang tu tabligh sebab sifat amalan dia buat begitu, kita kata dia tabligh. Macam tukang kayu, mat kayu, pak mat kayu. Sebab kerja dia hari-hari nukang. Pak mat nukang kita panggil. Pak mat batu. Sebab buat batu dia.
Man tabligh. Sebab dia buat tabligh, lekat nama man tabligh. Sebab dia menyampaikan. Kita ni, kalau cakap tabligh takut. Oh, saya bukan tabligh. Jangan macam gitu. Umat Nabi ni semua kena ada sifat dakwah tabligh. Kena ada ni. Mengajak, menyampaikan kena ada ni. Ni jangan tinggal ni. Ini amalan yang menghidupkan agama ya. Dakwah tabligh ni ialah amalan yang hidupkan agama ni. Ini agama yang dah ada ni sekarang ni. Sembahyang, puasa, zakat, haji, ada orang baca Quran, ada orang zikir. Dengan sebab amalan dakwah tabligh ni. Kalaulah Nabi dengan sahabat fikirnya ibadat aja macam kita, habis kita. Betul? Tak sampai agama pada kita. Sebab Nabi ni dengan sahabat fikirnya dakwah tabligh ni, mengajak, menyampaikan. Pasal tu dia, cuba bayangkan tuan-tuan, sahabat Nabi duduk di mana? Tempat paling mulia tu Mekah Madinah tu. Kalau kita duduk situ nak pindah tak? Tak nak. Kalau ajak duduk situ nak tak? Oh nak. Tapi sahabat Nabi tinggalkan Mekah Madinah, cuba bayangkan. Sahabat tak faham agama ke? Tinggalkan Mekah Madinah semata-mata nak sampaikan dakwah ni. Sahabat meninggal di merata dunia. Pernah dengar kubur sahabat di China? Ada dengar kubur sahabat Nabi di China? Ada di China kubur sahabat. Kenapa pergi sana? Dah duduk Madinah dah. Fikir logik kan? Pasal tu sahabat faham bukan ibadat saja kita punya maksud hidup, tapi mengajak. Pasal tu sahabat sampai ke China. Mati di China mulia sebab mati dalam keadaan menyampaikan. Ni kena faham ya. Jadi samping kita ibadat, kita ada sifat menyampaikan. Sikit lagi. Kau apa ni? 7-9 minit baru. 7 suku kita berhenti. Boleh? Okey, dan akhir sekali ni barulah kalau tadi pertama tadi iman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Taat perintah Allah, cara hidup Nabi. Perbaiki cara hidup Nabi, kena perbaiki ya. Kedua, solat kita. Ketiga, ilmu dan zikir kita. Ya, ulang ya. Keempat apa? Ikramul muslimin, muliakan saudara Islam kita, muamalat kita kena jaga. Janji, hutang, pinjam kena betul. Kemudian ikhlas yang kelima. Ya. Yang keenam, dakwah tabligh ni. Ya. Ni kita kena usahakan dalam hidup kita. Mudah-mudahan sempurna hidup kita sebagai hamba Allah yang Allah kehendaki, dan akhir sekali Allah hadiahkan kita syurga. Ni nak cerita sikit syurga ni. Antara bila kita cerita syurga, antara yang kita dalam hati kita ni ialah bidadari. Antara yang paling top sekali dalam syurga ni bidadari. Betul? Sebab apa bidadari? Ahli syurga kesibukan dia besok dua je. Pertama sekali makan. Lepas tu makan dalam syurga. Lepas tu jangan orang Nusantara tanya ada durian tak. Kok ditanya ada durian tak dalam syurga? Jangan ditanya. Asal durian, tuan-tuan tahu tak asal durian? Maksud saya asal durian ni buahnya bentuk macam mana? Buah yang kata durian betul. Sekarang ni macam-macam bentuk durian kan? D40, Musang King, OI apa? Ini semua kemudian baru muncul. Dulu ada dengar nama tu? Tak ada, satu je durian lah. Betul? Kalau tuan-tuan perasan lah, durian dia punya bentuk asal dia satu je, bulat. Tak ada lonjong-lonjong ni. Bulat. Di durian. Yang kedua sifat dia apa? Duri kena tajam. Bukan duri tumpul. Sekarang ni duri tumpul. Ni durian. Asal dia bulat dan duri bertajam. Inilah durian. Lepas tu buah yang baik untuk kita makan apa? Dalam syurga besok buahnya disebut ada biji. Buah-buah ni kena ada biji. Buah yang betul ni berbiji. Kalau yang tak ada biji tu dah dimodified dah. Lepas tu keluar tak ada biji buahnya. Jadi buah yang terbaik untuk kita makan yang ada biji. Ini kita beli anggur tak ada biji, betul? Kalau tanya kenapa? Senang makan gitu.
Padahal anggur tak ada biji tu tak berapa baik berbanding anggur yang berbiji. Sebab apa? Sebab dalam syurga pun sebut buahnya ada biji. Kalaulah buah tak ada biji tu yang terbaik, maka dalam syurga pun buah tak ada biji lah. Betul? Tapi dalam syurga pun buah berbiji, cuba bayangkan. Maknanya terbaik untuk kita makan buah pilih yang ada biji. Anggur pun lepas ni anggur yang ada biji. Nampak? Anggur yang tak ada biji ni kemudian, betul? Dulu semua ada biji. Okey, faham ya? Okey. Ni dengar sikit ni sifat syurga ni. Bidadari ni saya nak cerita ni. Kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dijadikan Allah akan hurun ain. Hurun ain ni antara bidadari yang paling top, paling cantik. Daripada anak jari kakinya hingga lututnya daripada za'faran. Sampai daripada anak kaki sampai lutut ni bau za'faran. Perempuan, tuan-tuan dah bau za'faran kan? Hari tu saya bagi bau apa? Kasturi kijang je. Satu je. Za'faran belum lagi? Belum. Kena bagilah ni. Siapa boleh tolong? Ni za'faran. Bismillah. Za'faran, tuan-tuan tahu za'faran? Za'faran ni herba paling mahal dalam dunia ya. Dia punya harga dia 1 kilo 49,000. Patutnya satu calit ni RM1. Patutnya lah. Tapi pagi ni bagi free lah. Harga dia kalau ikutkan lebih mahal daripada kasturi kijang yang 3 ml RM100. Kalau ikutkan harga dia. Kalau tuan-tuan nak, harga sama lah. Ni za'faran. Za'faran ni kan tuan-tuan ada tengok dia punya apa tu, yang rambu-rambu dia tu kan. Kalau nak kenal yang asli, pernah minum tak za'faran tu? Za'faran ni bagus yang asal dia tu, yang dia punya rambu-rambu tu kan. Siapa yang pernah minum? Tuan-tuan kena minum za'faran ni. Za'faran ni bagus, dia mematikan sel kanser. Yang rambu-rambu tu tuan-tuan masukkan, ambil air panas, tuan-tuan letak 5 helai gitu, nanti dia akan kuning. Za'faran. Biar 20 minit dia akan keluar kuning pelan-pelan. Kalau tak sampai seminit, 2 minit dah kuning tu, itu pewarna tu. Dia yang asli dia akan keluar warna kuning pelan-pelan. Lepas tu, kalau nak tahu yang asli, lepas dia dah keluar tu, tuan-tuan ambil dia, tuan-tuan cuba buat. Kalau dia hancur tu bukan asli lah tu. Dia kalau yang asli dia liat, dia tak hancur. Tu. Yang rambu-rambu dia tu, harga dia 1 gram RM70. Grade B. Kalau nak cuba nanti kita ada. Kalau minyak dia ni bagus untuk aura kita, untuk karisma. Malam nak tidur pakai. Okey, ni di sini disebut hurul ain bidadari, lutut daripada jari kaki sampai lutut baunya za'faran. Dan daripada lututnya hingga pada dadanya ni daripada kasturi. Yang sangat harum. Dan daripada dadanya hingga ke tengkuk. Daripada ambar. Ambar dah bagi tahu hari tu. Ingat tak? Daripada apa ambar? Ambar belum bau lagi Bulan depan ambar lah Bulan depan insya-Allah panjang umur ambar. Nanti kita bawa ambar. Tapi ambar tu harganya kita tak mahal macam gini sebab kita tak jamin kualiti dia berapa peratus ambar dalam tu. Kita punya jangkaan ambarnya 50% saja. Jadi tak boleh jual mahal lah. Jadi yang dua ni sebab kita tahu kualiti dia. 100%. Jadi kita berani jual mahal.
Kalau ambar tu mungkin 50% saja dia punya ambar dia. Jadi harga pun separuh lah. Ya. Ha. Jadi ambar daripada tengkuk ni bidadari, maksudnya ni 3 wangian yang disebut dalam syurga punya, keseluruhan syurga tu bidadari lah kita kena tengok. Daripada apa dia punya bahan dia. Za'faran, kasturi, ambar. Ni 3 wangian ni paling kurang dalam dunia kena pakailah 3. Ya. Maksudnya di dunia dah terbiasa dengan bauan syurga. Insya-Allah mudah masuk syurga. Macam majlis ilmu ni kan macam taman-taman syurga. Kalau di dunia dah biasa duduk taman syurga, insya-Allah masuk syurga. Mudah. Ya. Wangian syurga pun kena biasakan. Ni 3 yang disebut wangian syurga ni, 3 ni. Ya. Za'faran, ambar, kasturi, ambar. Ya. Itu yang disebut di sini. Ya. Ambar pun sama juga pakai. Antara benda yang sunnah juga tapi tidak diamalkan dah. Bayi yang baru lahir tu, ketika tahnik ataupun buat akikah untuk dia tu, dilumurkan za'faran di kepalanya. Ya. Kalau tahnik dengan saya lumur lah. Dulu tak lumur, sekarang baru dapat za'faran, boleh lumur lah. Lepas tu sebenarnya cara pemakaian minyak wangi yang Nabi pakai, cara ni dah habis lah, ada tambahan. Caranya, kalau ikut cara yang betul bankrupt kita. Sebab caranya dalam hadis sebut minha, daripadanya. Nabi ambil tuang. Ini cara pakai. Bukan calit. Kita duk calit jimat ni. Tuang ni pakai lumur. Pasal tu dalam hadis sebut Nabi apabila pakai wangian rambutnya nampak berkilat. Betul loh, betul-betul wangi lah. Ini duk lokek je. Oh mahal lah, betul lah mahal. Lokek lah. Kalau nak ikut betul, kata nak ikut sunnah, tu ambil kau. Ni tuang. Betul-betul lumur badan. Pakai di badan lagi bagus. Yang asli lah. Ya. Pakai di badan. Anak tidur dengan isteri lumur. Betul-betul wangi. Ya. Ni cara pakai yang betul. Tak apalah, paling kurang calit lah ya. Tapi syarat asli lah, barang kena betul. Ya. Barang yang asli pakai di kulit lagi manfaat daripada pakai di baju. Okay? Sebab sifat dia sifat semula jadi. Okay? Baik, cukup dulu untuk malam ni pula. Pagi ni insya-Allah mudah-mudahan ada manfaat yang kita kongsikan pagi ni. Semoga Allah bagi taufik pada saya dan kita semua dapat ambil iktibar, amal dan sampaikan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa rizqan thayyiba wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa du'a'in la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi. Asyhadu an la ilaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.